Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada hari yang ke-14 Ramadan. Alhamdulillah. Kita akan sambung ayat yang ke-14 surah Saba, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-14 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, falamma qada 'alaihal mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Sadaqallahul azim. Menceritakan tentang kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Allah sebut falamma qadaina alaihil mauta, maka manakala kami putuskan, kami tetapkan kematian ke atasnya. Ya, jadi di sini ada beberapa pengajaran yang kita dapat ambil. Pertama, kematian itu adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sebab sakit ke, sebab tua ke, atau sebab apa-apalah. Ya. Tapi adalah satu ketentuan. Tak tua pun mati bila Allah dah tetapkan. Tak sakit pun mati bila Allah dah tetapkan. Tak ada aksiden pun mati bila Allah dah tetapkan. Itu satu poin, ya. Poin yang kedua, Nabi Sulaiman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebesaran, kekuasaan yang begitu hebat, mana dia dapat, orang kata, menguasai makhluk bukan saja manusia, jin pun bawah dia, haiwan pun bawah kekuasaannya, hatta ada angin yang Allah berikan kepadanya untuk diarah bertiup ke mana yang dia kehendaki. Maknanya satu kehebatan, kekuasaan yang begitu besar yang tak pernah Allah beri kepada manusia lain selain daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seorang raja yang sehebat itu, kalau ada orang yang boleh terlepas daripada kematian, maka Nabi Sulaiman lah yang paling, orang kata apa, paling ada sebab untuk terlepas dari kematian. Sebab apa? Sebab dia punya kekuatan dalam pelbagai aspek. Pun begitu, dia tak terlepas daripada kematian. Jadi dia pun tiba masa mati juga. Itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada falamma qadaina alaihil maut. Jadi kematian adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua pun insya-Allah akan mati. Pasti akan mati insya-Allah. Cuma tidak tahu bila. Jadi yang seterusnya, ma dalla ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada satu petunjuk yang satu tanda yang menunjukkan kematiannya kecuali dabbatul ard. Dabbatul ard ni maknanya anak anai. Ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Jadi ni ada satu kemusykilan lah. Maknanya Nabi Sulaiman tu, kita digambarkan di sini, dia mati dalam keadaan berdiri, memegang tongkat. Jadi kenapa baginda memegang tongkat? Jadi menurut beberapa orang ahli tafsir, Nabi Sulaiman ni dia sangat berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberi. Jadi baginda orang kata bukan syukur main-main lah, bukan saja alhamdulillah, bukan solat saja, malah sangat, orang kata apa, sangat memberatkan dirinya untuk bersyukur tu. Solat dalam keadaan berdiri. Kalau berdiri kadang lenguh sebelah kaki lagi dengan dua kaki, dan kalau tak larat dengan pegang tongkat lagi.
Gitu. Nak menggambarkan kesungguhan baginda dalam menunaikan syukur itu, dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau dalam keadaan itu kadang-kadang mengambil masa berhari-hari, siang sambung malam, nak meluahkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu bersungguh-sungguh beribadah. Jadi kematian menjemputnya ketika beliau sedang berdiri menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan bahawa maut itu datang bila-bila yang Allah kehendaki, tak kira di mana, tak kira dalam keadaan apa. Jadi itu poin ke 3 tentang kematian. Jadi kita tahu bahawa para jin ini mereka dikerah oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi Nabi Sulaiman sedang berdiri dalam tempat ibadahnya dan jin itu lalu lalang kat luar lah, bukan depan, melintah depan baginda solat tu. Maknanya lalu lalang duk buat kerja dengan yang berat-beratnya. Mereka tak sedar Nabi Sulaiman tu dah wafat rupanya. Jadi selama mana itu wallahu a'lam, tak tahu selama mana mereka Nabi Sulaiman wafat tu. Cumanya Allah sebut dalam ni dabbatul ard takulu min sa'atah. Ya anak-anai, dabbatul ard ni maknanya anak-anai memakan tongkatnya. Jadi falamma kharra, bila anak-anai makan tongkat tu, tongkat pun jadi reput dan Nabi Sulaiman yang berpegang pada tongkat tu dia pun terjatuh. Kharra, terjatuh. Tabayyanatil jinnu, barulah jin tu, jin-jin dia buat kerja berat ni, barulah perasan bahawa rupanya Nabi Allah Sulaiman yang mereka bertungkus lumus bekerja untuknya rupanya telah tiada, telah wafat. Jadi ketika itu barulah jin tu sedar bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang gaib, tidaklah mereka berada dalam azab yang menghina. Maksud azab yang menghina ni maknanya mereka susah payah buat kerja untuk orang, untuk manusia, untuk seseorang yang mereka tak boleh nak bantah. Macam tu. Jadi selama mana dia berdiri dalam keadaan mati ni memang tidak ada disebut dalam ayat ini. Tapi adalah beberapa pandangan. Misalnya dalam riwayat Ibn Katsir dia sebut dalam masa yang panjang dekat setahun. Setahun. Tapi ada juga dalam tafsir lain menyebut tak munasabah lah nak kata terlalu lama. Tak munasabah nak kata terlalu lama. Sebab beliau Nabi Sulaiman ni seorang pemerintah, seorang raja. Jadi raja ni dia ada urusan melayan rakyat, menyantuni rakyat jelata dan ada keluarga. Jadi macam tak masuk akal lah kalau sampai setahun duduk berdiri kat situ tak ada siapa perasan. Macam tu kan. Tapi yang dikatakan lama ni sebab sampai anak-anak boleh repukkan tongkat. Jadi itu ada persoalan lah. Cumanya bagi mereka yang berpendapat bukan setahun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk mengerahkan anak-anak sebanyak mungkin untuk pergi makan tongkat tu. Jadi itulah maknanya ada perbezaan pendapat lah dari kalangan ulama dari segi berapa lama masa Nabi Sulaiman tegak berdiri memegang tongkat dalam keadaan tidak bernyawa tu. Jadi ada juga riwayat, tapi dia banyak bergantung kepada Israiliyat lah kan. Bila tengok Nabi Sulaiman ni dah rebah dengan tongkatnya dah reput tu, jadi jin pun dia tengok
berapa lama agaknya Nabi Sulaiman ni dah berdiri lama dalam keadaan tak bernyawa ni. Jadi dia uji apa? Dia tengok dalam sehari anak-anak ini dia boleh reputkan berapa panjang daripada tongkat tu. Jadi daripada situlah dia kias. Katakan kalau dalam sehari boleh banyak ni, jadi kalau dah tongkat tu semua reput tu, ambillah masa setahun. Itulah ada pandangan mengatakan setahun tu berdasarkan ada riwayat mengatakan itu anggaran jin. Itu wallahu alam. Tapi kita lebih cenderung kepada pendapat mengatakan dia tidak ambil masa yang lama ya, sebab kalau Allah nak izinkan anak-anak itu boleh makan sampai rebut tongkat tu tak perlu masa setahun ya, dalam beberapa hari pun dah boleh rebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita fikirkan baginda seorang raja kan, seorang raja, dan beliau sangat bertanggungjawab kepada pemerintahannya, kepada rakyatnya. Jadi katakan kalau setahun hilang tak muncul, bukankah itu menjadi tanda tanya kepada rakyat jelata dan juga ahli keluarganya? Tapi apa yang nak di-highlight ini bukan masalah berapa lama, tapi nak membayangkan bahawa jin ini bukan makhluk yang serba tahu. Jadi maknanya ini nak menarik perhatian manusia yang suka sangat minta tolong dengan jin tu. Jadi sebenarnya jin ni bukanlah makhluk yang Allah bagi tahu semua benda. Jadi jangan percaya kepada jin. Jadi jin pun tak tahu benda gaib macam kita juga. Itu satu. Dan yang keduanya, perkara gaib ni dia bukan hanya merujuk kepada benda yang di luar alam tabi'i ke, ataupun benda yang akan datang ke, ataupun benda yang telah berlaku lama ke, bukan. Yang di depan mata pun perkara gaib juga. Sebab contohnya Nabi Sulaiman ni depan mata mereka, itu pun mereka tak sedar, tak tahu beza antara yang hidup dengan mati. Kan. Jadi gaib ni juga boleh jadi gaib apa yang ada depan mata kita. Okey. Jadi maknanya di sini apa poinnya ialah jin bukanlah makhluk yang serba tahu. Oleh itu kita tidak boleh meminta bantuan jin, tidak boleh meminta pertolongan dengan jin-jin sebab mereka pun makhluk macam kita. Jadi contohnya tuan yang mereka berkhidmat, bekerja begitu gigih untuk menyempurnakan arahan Nabi Sulaiman, mereka tak sedar bahawa mereka sekarang bekerja kepada seseorang yang telah wafat. Okey. Jadi itu antara poin yang nak ditekankan dalam ayat ini, ya, iaitu saya ulang balik sebagai kesimpulan. Okey, sebelum tu satu lagi perkara yang disentuh juga oleh ahli tafsir tentang jasad kita. Ya, jasad kita ni adalah orang kata apa? Kenderaan ataupun bekas kepada ruh. Jadi bila ruh tu dah dicabut keluar daripada jasad ni dah tak ada apa. Kan, tengok seorang nabi, jasad seorang nabi pun dah roh dia dah dicabut keluar, dia boleh tumbang. Apabila tidak ada tempat yang untuk dia bertahan tu. Kan, jadi itu menunjukkan bahawa kalau kita nak memuliakan seseorang itu kerana jasadnya, itu bukan satu sikap yang betul. Ya, jadi walaupun jasad itu dia menampung, memegang ruh seorang nabi pun, bila ruh itu dah tidak ada, maka jasad itu pun sebenarnya dah tidak ada harganya. Ya, jadi nilai yang sebenarnya ialah ruh kita, kerana di situlah orang kata adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui iman dan sifat-sifat terpuji. Okey, jadi akhirnya sebagai kesimpulan, poin yang nak di-highlightkan dalam ayat ini, ayat yang ke-14 ini, ialah tentang kematian adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang dapat lari daripadanya, dan kematian boleh datang pada bila-bila masa dalam keadaan apa sekalipun. Yang ketiganya tentang jin.
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman dari kalangan bangsa jin, juga tidak mengetahui perkara yang gaib sebagaimana kita juga, ya. Dan satu lagi disebut ialah ini tamparan kepada datuk nenek jin ni, iaitu iblis lah kan. Jin kan, iblis tu kan dari kalangan jin. Jadi di mana sebelum ni iblis begitu bangga kata dia lebih baik daripada manusia, sehingga dia tak hendak sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam dengan alasan dia lebih baik daripada Adam. Tapi di sini Allah nak tunjuk, nak dedahkan bahawa keturunan dia tunduk kepada manusia yang dia pandang hina tu. Dia pandang hina. Jadi maknanya kemuliaan dan kehinaan seseorang bukan terletak pada asal kejadian dia. Kan, kemuliaan adalah terletak pada iman dan akhlak mulia, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu sama-sama kita bersedia untuk menghadapi kematian. Semoga maut datang menjemput kita dalam keadaan kita sedang melaksanakan kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan percaya kepada makhluk termasuklah jin, kerana yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak ada lain selain daripada Allah. Okey, sekian dulu ayat yang ke-14. Mudah-mudahan Allah izin untuk kita sambung ayat yang ke-15 insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.